Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua follower kita dan juga trader-trader di luar sana. Apa khabar? Kita bersama lagi di dalam YouTube channel saya. Okay, Alhamdulillah, saya sedang cuba untuk memberi korang konten-konten yang menarik dan juga pada masa yang sama, konten-konten ni korang boleh jadikan sebagai panduan dan juga ilmu, knowledge untuk korang nak trade forex ataupun crypto. Okay, so saya bahagikanlah, tapi buat masa sekarang for time being saya banyakkan dulu untuk forex dahulu. Kita utamakan forex trading and then baru kita pergi ke lain lah. Okay, tak kisahlah, contoh kita pergi ke crypto ke, and then kita pergi ke business ke. Okay, so korang bersama saya Samsul dalam YouTube channel saya. Untuk video kali ini juga antara yang paling orang akan tanya bila dia nak menceburi bidang forex, crypto kan. Tapi untuk kali ini kita akan cerita pasal forex lah. Berapa modal yang perlu seorang trader kena ada dalam akaun untuk dia start trade. Sebab kita tahu dekat luar sana banyak sangat mitos, pengaruh society. Maksudnya kau depo je $20, lepas tu kau boleh profit ribu-ribu dolar kan. End up dia follow $20 deposit and then dia hentak kau dengan rule tak ada, money management tak ada, kawalan emosi tak ada. And then bab-bab teknikal lagi dia lagi kurang faham, ada news, fundamental, semua kurang kan. So kalau kita buat benda tu sebenarnya end up kita akan gagal lah. Kita akan gagal, of course. 100% kita akan gagal. Kita boleh survive sekali, dua kali. Tapi bila kita dah crash account kita dah MC kan account kita, dia jadi tabiat. End up kita buat apa? Okay, tak apa. $20 dah loss. Kita depo lagi $20. Kita nak cover $20 yang tadi. Plus kita nak balas dendam market. Okay. Benda-benda ni memang akan terjadi kepada orang-orang forex, terutama yang baru nak trade. Okay, so saya cuba simplify dalam video kali ni supaya korang faham dan korang boleh tengok korang berada di kategori yang mana. Okay, korang berada di kumpulan yang mana. Sepanjang saya trade, saya dah jumpa ramai orang, saya dah guide ramai orang. Alhamdulillah, ramai yang dah cuba follow saya punya rule. Okay, ini adalah rule saya dalam trading. Okay, trading bukan sahaja hanya berdasarkan teknik ataupun indikator, dia more kepada psikologi ataupun market punya behavior, kefahaman market. Kita kena anggap benda ni more kepada business yang memberi kita pendapatan. Maybe kalau kita dah full time, kita akan jadikan dia sebagai panduan untuk ataupun pendapatan kuku untuk bulan. Okay, so semua ni kita akan go through dalam video kali ini. Video kali ini kita akan bincangkan tentang berapa modal untuk menceburi bidang forex. Saya harap lepas korang tengok video ni, korang dapat clarity, korang dapat kefahaman. Okay, oh rupanya sebelum ni saya salah. Okay, so saya ada buat 3 kategori. Okay, 3 kategori untuk korang masuk. Okay, ataupun kita start lah dengan berapa modal. Kalau korang like video ni, jangan lupa korang like, thumbs up and then klik subscribe. Kalau boleh war-warkan kepada kawan-kawan, okay, supaya kita pun channel berkembang, ramai lagi dapat manfaat daripada kita punya channel ni. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita terus layan kita punya ni adalah teori. Okay, so buat kali ni saya tak tunjukkan tentang teknikal. Kali ni kita nak fokus betul-betul kepada kita punya apa orang cakap, teori tentang berapa modal yang kita perlu ada, berapa modal forex, berapa sebenarnya modal forex. Dekat sini korang boleh tengok saya dah pisahkan kepada 3 kategori, iaitu kumpulan beginner, kumpulan amateur di level 2 dan juga kumpulan pro. Semua ni saya akan bincangkan dalam video kali ini. So kumpulan beginner dia adalah, kita start dengan kumpulan beginner. Beginner adalah orang yang baru sahaja trade. Pengalaman dia dalam 6 ke setahun.
Okay. Kita, macam saya dah tengok kan, saya dah tengok ramai orang, dia baru trade sebulan, 2 bulan, dia nak profit, dia kejar profit. End up dia kalah, dia gagal, dia MC, dia account dia crash account dia kan. Kita anggap account kita ni sebagai satu bisnes. Kita buat satu bisnes, okay? Sebab bila kita mula bisnes, kita merisikokan kewangan kita, okay? Kita nak kembangkan bisnes. Dalam forex benda yang sama. Kita merisikokan duit kita dalam forex market supaya kita dapat survive dan kita dapat buat profit. Sama je, okay? Dia punya perjalanan dia sama je, okay? Pengalaman perjalanan dia sama je, okay? So anggaplah bisnes, okay, forex ni sebagai bisnes. Alright. So kumpulan beginner yang first, okay, akan berada dalam 6 bulan ke setahun. Kalau korang dalam 6 ke setahun dalam bidang forex ni, korang still consider beginner. Mungkin korang boleh awal, mungkin korang boleh lambat, tapi ini siapa yang saya dah kaji, saya dah ajar orang, okay, berapa lama tempoh semua daripada pengalaman saya lah. Okay, so modal permulaan untuk beginner adalah $100 dan dia boleh membuka lot size hanya 0.01 sebanyak 2 layer. Okay, 2 layer maksudnya dia boleh buka 0.01 2 kali lah. Okay, tetapi ini tidak wajib. 2 layer ni tidak wajib. Okay, so saya buat kurungan, saya cakap 2 layer tidak wajib. Okay, korang janganlah, saya dah cakap 2 layer, korang pergi buka 2 layer kan, tidak wajib. 2 layer ni dia tidak wajib. Dia hanyalah sebagai mungkin korang nak tengok, okay, korang nak tengok berapa yang korang boleh cover floating apa semua. Dan bila korang dekat dalam kumpulan beginner, korang bukan untuk kejar profit tetapi untuk trade dengan real money. Korang kena trade dengan real money, korang kena ambil experience, okay, daripada apa yang korang dapat. Contoh korang entry loss, apa pengalaman yang korang dapat? Korang entry, korang profit, apa pengalaman yang korang entry? Bila korang entry, pair apa yang korang entry? Teknik apa yang korang pakai? Semua ni korang kena adapt, semua ni korang kena experience, okay? Semua ni korang kena macam sehaluan, okay? Maksudnya korang kena adapt lah benda tu, sistem ni, okay? Dan biasakan diri dengan sistem trading, contoh SNR, okay? So dalam video ni saya more kepada modal dan juga ciri-ciri yang ada dalam modal tu. So kalau saya cerita pasal modal, okay, beginner $100, amateur dalam $1000, lepas tu pandai-pandai trade kan, so dia macam tak menarik. So kalau kita kumpulan beginner, kita modalkan $100, apa yang kita kena buat? Ini adalah rules yang betul yang saya telah pakai lama dan saya telah ajar ramai orang. Benda ni memang efektif, okay? So kalau korang cuba, saya yakin korang akan dapat pengalaman yang berbeza. InsyaAllah korang boleh survive lagi lama dalam bidang ni. Okay, so point yang seterusnya adalah biasakan diri dengan sistem trading. Okay, so kalau korang pakai indikator tu korang rasa macam okay lah, saya pakai indikator, saya senang sikit nak buat profit. Maksudnya saya macam lagi kesefahaman tu adalah. So teruskan pakai indikator. Jangan korang tengok, oh dia pakai indikator profit besar. Lepas tu korang tengok pakai indikator ni dah loss, korang pergi tukar sistem, tukar lagi sistem, okay? Sistem dekat sini bermaksud teknik. Korang pakai SNR ke, pullback ke, breakout retest ke, trend ke, ataupun swing trade ke, apa sekalipun teknik yang korang pakai, scalping ke, intraday ke, okay? Korang kena, benda tu korang kena adapt sendiri. Korang kena sesuaikan mana yang kena dengan korang. Kalau korang rasa yang paling selamat, yang paling, bukan selamat lah, dia macam yang paling serasi dengan korang tu macam teknik SNR, so korang digalakkan pakai teknik SNR sahaja. Jangan pergi tengok orang lain profit dengan indikator yang lain, korang pergi tukar korang punya teknik, okay? Sistem, itu benda yang salah, okay? So dalam ketika korang dalam kumpulan beginner, biasakan diri dengan sistem trading, contoh korang nak pakai SNR ke apa. Dan poin seterusnya adalah untuk memahami market dan cuba kawal emosi. Ramai trader yang trade yang hancurkan akaun dia sebab dia tak dapat nak kawal emosi, dia tak dapat nak didik diri dia, self control kita panggil.
Trading dia more kepada self control, psikologi, psikologi, okay, untuk fahamkan keadaan market, sebab kita tahu dia ada berbilion-bilion orang dalam market, okay, daripada hari Isnin sampai ke hari Jumaat. Kita boleh panggil dia akan ada jerung, ikan paus, ikan bilis, okay. So kita dalam kumpulan yang macam tu, kita kena kawal emosi kita, kita kena self control, okay. Control yourself ketika trade. Alright. So dalam tempoh 6 ke setahun tu korang kena belajar lah benda ni, okay. Tapi kalau macam student saya akan ajar, saya akan didik dia. Pengalaman dalam 6 ke setahun, okay. So kalau korang sebelum ni korang ingat, korang nak masuk dalam bidang forex, bulan pertama terus nak withdraw kau-kau, tolong lupakan benda tu, okay. Forex bukan tempat korang nak skim cepat kaya. Dia more kepada satu bisnes, satu benih yang korang tanam. Korang kena siram hari-hari, korang kena bagi baja, korang kena cek dia punya kesihatan, semua okey tak, sampai dia tumbuh, dia jadi satu pokok yang besar untuk susah ditombangkan. Itu kita panggil dia satu bisnes. So forex ni pun satu bisnes lah. Journey ni memang akan makan masa. Yang betul-betul boleh survive, yang betul-betul komitmen, yang betul-betul percaya, yang tidak give up, dia je akan berjaya. Alright? So tujuan saya nak bagi tahu korang ni, nak bagi korang buka vision korang, okay. Saya bukan nak cerita pasal modal je, tetapi lagi deep. Mungkin benda ni korang tak tahu, okay. Saya cuba sampaikan. So kumpulan seterusnya adalah kumpulan amateur. Kumpulan amateur ni dia macam tengah-tengah lah. Dia daripada beginner tu, dia dah pergi ke tengah-tengah. So dekat sini korang dah kena kembangkan modal korang daripada $500 ke $1,000. Okay. So lebih kurang dalam duit ringgit 2,100 ke 4,150. Okey, terpulanglah korang nak depo sikit-sikit ke, korang nak depo 2-3 kali ke, okey. Sebab this is your business. You have to manage your business. You have to have a capital yang bagus untuk nak manage business. Kan? Cuba korang tengok, saya bukan cerita pasal bisnes yang macam dropship ke apa, saya ceritakan bisnes yang baru korang nak buka. Memang korang nak perlukan modal yang besar, okay? Tapi kalau modal yang kecil pun boleh, tapi korang kena naikkan modal korang di masa akan datang supaya bisnes korang boleh survive. Contoh korang macam kalau bidang bisnes lah. So dalam forex, kalau korang dah ke amateur, korang kena naikkan korang punya deposit, okay, capital korang daripada $500 ke $1,000. Lot size yang korang boleh pakai adalah 0.05. Terpulanglah korang nak 2 layer ke apa. Okay. So bila deposit, bila capital kita menaik, kita punya lot pun akan menaik sedikit, tapi ini bukan bermaksud kita dah boleh layer kau-kau. Kita dah boleh buka lot yang besar. Bukan. Capital semakin besar, kita dah menjadi seorang big player, lot kita kena besar, tapi kita kena tahu berapa yang kita sanggup rugi dalam setiap entry kita. Itu kita dah kena tetapkan. Okay, so korang jangan ingat, okay, modal besar, kita dah buka boleh lot yang besar, kita dah boleh layer kau-kau, kan modal kita besar. End up dia crash dia punya account. Okay, so fahamkan dekat sini, modal lagi besar, risiko akan lagi besar, tapi itulah hakikatnya. You have to risk more to have more gain. Tapi tidak bermaksud korang kena crash account korang, MC kan account korang. Okay, end of the day you have to manage your risk management. Okay, sudah boleh buat profit dan kawal loss. Okay, so dalam perjalanan macam ni korang dah tahulah, korang dah boleh loss, korang dah boleh buat profit, and end of the day, end of the week, end of the month, end of the year, korang close dalam keadaan biru, positif. Okay, benda ni korang kena journal lah. Sudah ada 1 atau 2 trading system. Okay, sudah. By time ni, bila korang dah ke amateur, lebih daripada setahun, okay, korang dah kena ada 1-2 trading system. Kalau korang trade breakout retest, cari pattern-pattern yang akan membuat breakout retest untuk korang nak entry. Kalau tak ada, jangan entry. Simple. You don't have to break your rules. Okay. Ataupun korang trade SNR. Okay. So korang trade je lah SNR. Tak payah nak cari teknik-teknik lain. Just stick your system. Okay. Sudah faham 60% suasana market. Dah tahu market ni bergerak macam mana. Apa pair yang korang trade. Pair ni korang trade waktu bila, siang, tengah hari, malam. Pair ni aktif bila. Okay. Macam kalau AUD, dia akan aktif waktu
Asia section sebab market AUD akan open di waktu Asia. So korang kena tahulah bila korang trade. Korang jangan pergi trade di waktu tengah hari ke apa. Okay. So korang kena tahu. Alright. Kawalan emosi dan risiko dah ada. Dah tahu macam mana nak kawal emosi. Dah tahu macam mana korang nak kawal risiko. Bila korang dekat beginner, korang cuba, okay, cuba untuk nak belajar benda tu. Tapi dekat amateur, korang dah boleh buat benda tu, okay. Mungkin akan ada kekurangan, kelebihan, tapi korang kena belajar lagi lah benda tu. So pengalaman dekat amateur, korang akan berada dalam setahun ke 2 tahun lah, okay. Depends lah. Lagi korang lagi bagus, lagi cakap, korang boleh adapt benda ni lagi laju. Bukan sebab laju, tapi lagi mudah, lagi laju, lagi faham, korang dah boleh buat benda ni lagi bagus lah, lagi komitmen lagi korang tinggi, lagi bagus. Okay, so pengalaman dekat amateur tu 1 ke 2 tahun, depends lah. Okay, modal forex ni dia tertakluk kepada sama ada korang full time ataupun part time, tapi dekat sini dia more kepada full time lah. So kalau kumpulan beginner ni mungkin korang dekat part time, amateur pun part time, tapi bila korang dah pergi ke pro, korang mungkin dah full time. Okay, so saya kat sini saya tak cerita lebih detail lah, okay, tentang part time ke full time ke, itu terpulang kepada diri masing-masing lah. Sebab ada je student saya yang full time, okay, tapi dia tetap kerja. Maksudnya dia trading dia jalan macam biasa, tapi dia suka kerja dia, okay. So saya tak apa tu, tak cakap lah korang kena berhenti kerja. Itu terpulang lah kepada individu masing-masing. Tapi kalau korang rasa nak berhenti kerja, nak fokus trading, korang dah ada dalam pro, dah boleh buat profit konsisten, bagus. Okay. So yang pertama tu, kumpulan pertama tu $100 dalam 400 lebih untuk permulaan. Kumpulan amateur 500 ke 1000 USD dalam duit ringgit. Dalam RM 2100 ke 4150. So ini boleh bertukar lah, depends pada hari yang korang nak depo tu. Okay, so kumpulan yang terakhir kita nak tengok adalah kumpulan amateur. Okay, kumpulan amateur. Okay, sorry, kumpulan pro. Okay, kumpulan pro. Alright, so kumpulan pro ni dia dah berada di tahap yang akhir. Okay, maksudnya dia dah mungkin dalam full time, dia dah boleh 100% trade, dia dah boleh tahu bila dia nak trade, dia dah boleh trade seorang-seorang. Okay, tanpa ada bimbingan mungkin. Okay, so kumpulan pro mungkin dalam akaun korang kena ada 5,000 USD persamaan dengan 20,000. Tapi saya tak cakap lah dekat sini korang kena depo selepuk 20,000. Okay, saya faham. Saya pun pernah ada dalam situasi macam korang ada. Okay, tapi saya cuba deposit sikit, build saya punya account, build saya punya confidence, build saya punya risk management, build saya punya sistem, build saya punya capital saya. Semua ni bila dia dah jadi satu keserasian, satu benda yang cantik, trading kita insyaAllah akan jadi cantik. Okay, so bila korang dalam kumpulan pro, mungkin korang dah dalam kumpulan pro, korang boleh kena ada dalam 500 USD lah. So lot pun dah makin besar, 0.10 lot ataupun 0.50 lot. Benda yang korang kena faham dekat sini, lot ni, okay, korang boleh kecilkan, korang boleh besarkan. Depends kepada trading system masing-masing. Okay, tapi kalau kita ada modal dalam $5,000, kita pakai lot 0.10. Lepas tu kalau kita loss dalam 30 ke 60 $, dia tak kacau kita punya akaun kita. Akaun kita ada $5,000, kita loss, contoh Euro USD kita letak sell 0.10, SL kita 30 pips. So kalau 30 pips kita akan rugi $30 lah dalam trading tu. Dia takkan kacau kita punya $5,000. Okay, bermaksud kacau tu dia akan kurang, dia tapi tak akan kurang semua. Dia just kurang dalam $30. 5,000 tolak $30, kita akan ada dalam $4,970. Kita tetap boleh trade. Sebab apa saya nak cerita benda ni? Sebab kita kebanyakan time kita boleh salah dalam market, kita boleh kena SL, tapi end of the day kalau kita ikut sistem kita, kita boleh cover kita punya loss, kita boleh buat profit. Kita tak payah nak selalu kena betul dalam market. Okay, kita tak payah buat benda tu. Kita tak payah nak kejar market, kita tak payah nak jadi orang yang perfect dalam market. Kita just tengok
apa yang market bagi, kita entry dan seterusnya kita follow kita punya sistem trading kita. Okay, so dekat sini korang dah boleh buat lah return on investment. Okay, pulangan 10% daripada $5,000. Okay, 10% ni nilai yang realistik lah. Okay, kenapa 10%? 10% ni nilai yang realistik lah. Okay, so pulangan korang lebih kurang dapat dalam RM2,000. Modal 20,000, setiap bulan dapat 2,000, cantik lah. Tapi kat sini saya tak cakap dia akan dapat tepat 22,000. Okay, mungkin seminggu, sebulan tu kurang, sebulan tu lebih. Depends pada market, depends kepada korang punya trading system korang. Okay, saya tak suruh banyak-banyakkan trade, okay? Tapi depends lah. Kalau market cantik, korang confident entry cantik je, mungkin boleh dapat lebih daripada 2,000 kan? Mungkin 2,200, 2,300. Dan ada bulan mungkin korang boleh dapat 1,500, 1,600, 1,700, okay? Anyhow, korang dah kena get ready, okay? Market bukan perfect, kita pun bukan orang yang perfect. Oleh kerana tu, apa jua yang akan berlaku dalam market, kita kena accept. So dekat sini saya punya pulangan tu lebih kurang lah. Okay, lebih kurang korang akan dapat dalam 2,000 daripada 20,000 investment. Okay, tapi dia boleh kurang, dia boleh lebih. Depends kepada trading system korang dan juga keadaan market. Dekat sini korang dah boleh. Next point adalah kawalan emosi dan kawalan risiko yang stable. Dalam kat sini, emosi korang dah stable. Kawalan risiko korang dah stable. Korang dah tahu nak entry goal berapa yang korang sanggup rugi. Bukan korang entry goal, akaun korang ada $5,000 kan. Korang entry goal dan korang sanggup rugi $1,000. Itu benda yang paling tak logik. Okey. Okay. Macam saya cakap, kalau kita lost $30 dalam akaun yang ada $5,000 tu, dia takkan rasa sangat. Okay. Kita tetap boleh cover balik, boleh trade balik. Kan? So kita tak fokus pun untuk cover, kita fokus untuk kita nak survive dalam market tu, right? So bila korang ada kumpulan, dalam kumpulan pro, korang dah kena kawal emosi, korang dah kena kawal risiko, okay? Sistem trading yang efektif, okay? Korang dah tahu, by now, bila korang ada dalam kumpulan pro ni, korang punya sistem trading, korang dah tahu, inilah sistem trading saya. Contoh kalau pakai SNR, SNR je, okay? Jangan tukar, korang dah tahu, inilah. Ada setup yang boleh menunjukkan SNR baru entry. Tak ada, tak entry. Maksudnya efektif lah dekat situ. Dah faham market dan ada rules yang diikuti. Rules tu maksudnya berapa yang kita sanggup rugi dalam entry tu. Korang dah tahu, korang dah tetapkan benda tu sebelum korang nak entry. Okay, faham market tu, technical analysis semua dah cantik, fundamental dah cantik, dah faham. Okay, dah boleh trade, dah tahu bila nak trade. Okay, dah boleh buat profit konsisten. Dalam perjalanan nak buat profit konsisten tu mesti akan ada loss. Contoh korang entry 5 kali dalam sebulan, 1 kali loss, 4 kali profit, nothing. Okay, dia tetap kita boleh cakap profit yang konsisten. Kita tak akan dapat satu market yang cantik, kita tak akan loss sampai bila-bila. Kita pro macam mana pun, kita trade dah 10 tahun, 20 tahun, kita tetap akan ada satu kerugian di satu masa akan nanti. Tapi rugi tu is part of the game. Okay? Kalau kita tak boleh terima kerugian, kita jangan ada dalam game ni. Sebab dia lagi akan menorokkan keadaan. Okay? Yang last adalah pengalaman 3 tahun ke atas. Bila kita dah dalam kumpulan pro, pengalaman kita dah kena 3 tahun ke atas. So saya rasa benda ciri-ciri yang kena ada dalam kumpulan pro ni berdasarkan modal semuanya dah kena ada dalam lebih kurang 3 tahun lah. Tapi saya cakap tepat, dia mungkin boleh lebih, boleh kurang. Okay, so itulah video kali ni berkaitan berapa modal forex. Okay, so saya lebih detail kat sini. Okay, saya tak cakap beginner $100, amateur $500. Pro $5,000 dah, itu je video. Saya tak cakap macam tu, tapi saya lebih kepada detail. Okay, so saya suka benda ni sebab apa? Sebab kita kena bagi orang ilmu yang lebih detail. Dia senang faham. Saya rasa saya cuba untuk bagi korang sesuatu yang senang faham supaya korang kena tahu korang berada di kumpulan mana dan modal berapa yang korang kena start. Okay, so itulah video kali ni. Okay, terpulanglah korang dekat kumpulan yang mana, tapi tak kisah. Kalau korang dekat kumpulan beginner, korang boleh improve. Kalau korang dekat amateur, korang boleh improve. Okay, tapi bila korang dekat pro, korang boleh improve, tapi korang dah more kepada full time dalam tu. Okay, dengan modal yang besar, pasti akan ada risiko yang besar. Tapi dengan kawalan risiko, insyaAllah korang boleh kawal benda tu. Okay, so untuk video kali ni adalah berapa
modal forex. Okay, itu kita punya video kali ini. Okay, so saya harap korang enjoy. Kalau korang suka video ni, sila tinggalkan like. Kalau korang belum subscribe kepada channel kita, korang boleh subscribe. Enjoy video-video yang ada, korang boleh layan. Semua ni ilmu, okay? Semua ni ilmu, okay? Ramai yang nak berjaya dalam bidang forex, tapi hakikatnya dia terpesong jalan, dia salah jalan, dia pilih jalan yang salah, okay? Mungkin terpengaruh, okay? Saya tak sure, mungkin terpengaruh, okay? Mungkin tengok dekat social media dia profit besar, kan? Tapi orang yang profit besar tu dia dah dalam 10 tahun dah trading. Kita baru setahun, kan? So pengalaman tu beza. Kita jangan kejar orang. Jangan kejar market. Ikut kita punya sistem trading kita. Okay, so itulah video kali ini untuk berapa modal forex. Saya harap korang enjoy. Okay, InsyaAllah saya akan buat lagi video-video lagi menarik di masa-masa akan datang. InsyaAllah itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih layan video saya sampai habis. Saya harap ia bermanfaat kepada korang. Bye. Assalamualaikum.